Ya. Kan nak minum. Dari mana? Ya? Dari mana? Doktor Ali, Doktor Ali. Mana-mana boleh. Jadi Fatimah ni. Tak kecil apa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. حديث وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن وقد اختلف في رفعه. Daripada Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza kanat laka 100 dirham." Apabila kamu ada 200 dirham, wahala 'alaiha al-haulu, maka telah pun sampai haulnya, fa fiha 5 darahim, maka zakatnya adalah 5 dirham 5 darahim. Wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran, dan tidak ada wajib atas kamu sesuatu pun sehingga yakuna laka 20 dinaran, sehingga cukup bagi kamu 20 dinar. Wa hala 'alaiha al-haulu, dan hala 'alaiha al-haulu, cukup haulnya, fa fiha nisfu dinar, baginya wajib zakat setengah dinar. Fama zada fa bihisabi dhalika, maka apa yang lebih, fa bihisabi dhalika, maka ikutlah dia punya kiraan tu. Wa laysa fi mali zakatun hatta yahula 'alaihi al-haulu, dan tidak ada atas harta zakat itu sehingga la yahula 'alaihi al-haul, sehingga cukup baginya haul. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasan wa qad ikhtalafa fi raf'ihi. So hadis ni hasan, sebagai ulama mensahihkan hadis ni. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Ibn Majah wal Baihaqi daripada Ali, wa sahahahu ad-Daraqutni waqfah maksud mauquf. Lakin Ibn Hajar qala hadithu Ali la ba'sa bi isnadihi wal atharu, bagi kata Ibn Hajar, la ba'sa bi isnadihi wal athar, dan asar-asar yang ada menguatkan antara satu sama lain. Fayasluhul hujjah, maka boleh dijadikan hujjah. Wa hasanahu fil fath wa sahahahu al-Bukhari wa qala an-Nawawi sahihun aw hasan wa qawwahu Zaila'i fi nasb ar-rayah wa qala at-Tirmizi wa sa'altu al-Bukhari an hadha al-hadith. Kata al-Imam at-Tirmizi, aku bertanya al-Bukhari tentang hadis ini, kilahuma faqala kilahuma ay tariqahu sahih, maka jawab Imam Bukhari, maka dua-duanya
sahih. Itu dua jalan periwayatannya sahih. Jadi hadis yang ni adalah berkenaan tentang zakat perak dan emas. Zakat perak dan emas. Kalau ada mi'ata dirham, kalau ada mi'ata dirham 200 dirham, maka cukup haulnya, maka wajib keluar zakat khamsatu darahim. Mi'ata dirham taqaddama anna dirham al-islami waznuhu, dan telah lalu bahawa dirham Islam itu wazannya atau timbangannya 2.975 gram. 2.975 gram. Itu dirham, satu dirham. Perkataan hala 'alaiha al-haul, hal al-haulu mada, telah berlalu haulnya, cukup. Wal haulu ismun lil am. Haul itu adalah nama bagi tahun, setahun dipanggil haul. Wal jamu ahwal, summiya haulan lianna asy-syakhsa yahulu fihi man hala ila hala ukhra. Dinar misqal, huwa al-mithqal min al-dhahab. Misqal tu macam unit lah, unit emas dipanggil misqal daripada zahab. Dan wa waznuhu, dan timbangan beratnya 4 gharamat wa rubu', 4 gram wa rubu' 1/4, itu 4.25 gram. 4.25 gram. ما يؤخذ من الحديث نصاب الفضة سواء كانت مسكوكة أو تبرا أو حليا وهو 100 dirham. Nisab fiddah itu tak kira lah sama ada perak itu perak yang telah ditempa ataupun dah dicorakkan ke dan sebagainya, dibentuk, ataupun dia berbentuk perak semata-mata, ataupun dia hulli. Hulli maksud perhiasan lah, hulli. Iaitu 200 dirham. 200 dirham. Wa huwa ijma'. Dan itu al-ijma'. Wa innamal khilafu fi qadri dirham. Adapun khilaf ulama adalah qadar dirham tu. Wa tahriru anna 200 dirham tu'adil. Maka dengan banyaknya khilaf di kalangan ulama tentang qadar dirham itu, maka wa tahriru yang dipilih ataupun yang disebut oleh para ulama 200 dirham, 200 dirham itu kata dia lebih kurang 595 595 gram. 595 gram 200 dirham. Satu dirham 2.975 tadi tu. 2 dirham dia kata 595 gram. Kalau rial Saudi sekarang dia kata 56, 56 rial Saudi. 56 rial Saudi. 56 rial Saudi lebih kurang kita lah. Kita berapa lah ni? 1 rial sekarang dah berapa? 1 point lebih ringgit kot. Tak jauh beza lah rial ni. So lebih kurang 56 rial. Ada pun emas 20 dinar. 20 dinar. Dan berat dinar atau timbangan dinar tu dipanggil mithqal. Wa huwa ma yu'adilu 85. Di lebih kurang menyamai ataupun bersamaan dengan 85 gram. Emas 85 gram. Wa huwa qadar 11 wa 3 asba' jinnihan Saudiyan. Itu kita pun tak tahu apa nama. Kalau Saudi itu dia kata sebelah jinni, jin dipanggil jinni kan, 9 sebelah. Wa yadummu dhahab ila al-fiddah fi takmil an-nisab falau malaka 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف
قال في الروض المربع وغيره ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. Dalam kitab Ar-Rawd Al-Murabba' katanya ويضم, digabung emas ila al-fiddah, kepada perak, fi takmil, dalam nak mencukupkan nisab. Falau malaka 10 mathaqil wa 100 dirham, kalau seorang itu ada 10 masaqil, dan maksudnya 10 masaqil, maksud tak cukup lah, emas kena 20, dan dia ada 100 dirham, fa kullu minhuma nisfu nisab wa mujmu'ihima nisab wa yujzi ikhraj zakati ahadihima anil akhar lianna maqasidahuma wa zakatahuma muttafaqah fahuma kanaw'i jins. Maka sebagai ulama menyatakan kalau dia ada emas dan perak, jadi emas dia tak apa nak cukup lagi untuk sampai nisab, dia ada pula perak, maka bila digabung emas dengan perak tu cukup nisab, maka dia boleh bawa keluar salah satulah, emas ataupun perak. Kerana dia kata, ataupun sebahagian ulama ni kata, emas dan perak itu min jinsin wahid, adalah bentuk yang sama, naqd ataupun apa, emas perak ni boleh digabung. Zaman sekarang kita guna duit, dipanggil al-waraq an-naqdi. Zaman sekarang kita panggil duit lah. Duit kertas itu sendiri tak ada nilai. Duit kertas itu sendiri tak ada nilai. Tapi pada zaman kini, duit kertas yang ada itu dikeluarkan berdasarkan simpanan emas yang ada. Maka digabung, bukan gabung, maksudnya duit kertas ataupun waraq naqdi yang ada sekarang yang kita gunakan sebagai mata wang adalah dikeluarkan oleh setiap negara berdasarkan simpanan emas yang dia ada. So, Majma' Fiqah menyatakan bahawasanya sekarang duit kertas yang digunakan untuk jual beli itu, maka dia dikira emas wal fiddah. Dia dikira emas dan juga fiddah, ikut nilaian emas dan fiddah. So kalau contoh sekarang ni kita ada emas simpanan emas. So kalau emas yang kita simpan zaman sekarang, zaman moden, senang, type saja kalkulator, kalkulator zakat, pusat zakat dah ada dah. Kalkulator zakat yang dia ada, masukkan nilai emas yang kita ada berapa gram, nisabnya 85 gram, kemudian masuklah berapa emas yang ada. Kemudian ada pula ada pula pilihan. Kotak bawah tu dia ada sama ada emas simpan ataupun emas pakai. Macam yang telah lalu. Berkenaan tentang emas yang dipakai, emas yang disimpan. Walaupun banyak juga majlis fatwa negeri telah memfatwakan bahawasanya emas huli, emas yang dipakai sebagai perhiasan dan sebagainya itu termasuk juga dikira wajib zakat. Macam kita sebutkan yang lalu jugalah. Ulama khilaf tentang masalah ni, khilaf mu'tabar. Jumhur, majoriti menyatakan bahawasanya emas yang dipakai itu tidak ada zakat. Emas yang dipakai tidak ada zakat. Kalau tengok mungkin wilayah, kalau tak silap wilayah persekutuan, so kalau kita pilih dalam kotak itu emas, kita bubuh nilaian berapa gram emas yang kita ada, kemudian kotak bawah tu boleh pilih. Emas tu emas kita simpan ke emas pakai. So kalau bubuh emas pakai, kosong. Zakatnya kosong. Kalau kita pilih, dia tulis simpan, maka dikira bawah tu berapa sekian, mengikut nisab dan sebagainya, dia dah siap kali dah, maka keluarlah zakatnya sekian banyak. So mungkin wilayah tak fatwa lagi hak yang emas huli itu kena zakat. Tapi kalau Perlis ke manakah, dia telah memfatwakan tak kiralah emas tu emas simpan ke jongkong ke, berdinar ke simpan, ataupun emas perhiasan ke, wajib keluar zakat. Kerana keumuman dalil emas punya zakat. So dikiralah
harga emas 85 gram, contoh berapa, 1 gram, sekian-sekian banyak dan sebagainya, kemudian dia kalilah. Dan kalau tengok nisf, kalau ada 20 dinar, hanya keluar nisf dinar, hanya separuh dinar, tak banyak pun sebenarnya. Tak banyak pun zakat ni. Inna hulul al-hawl syartu li wujub az-zakat, fala tajibu hatta yahulu ala an-nisab, haulun kamil. Hulul al-hawl, cukupnya haul tempoh itu adalah syarat wajibnya zakat. Fala tajibu, maka tidak wajiblah zakat hatta yahulu, sehinggalah cukup haulnya ala nisab. Itu nisab haul sempurna. Haul setahun cukup. Dan haul ini kita sebut adalah dikira bulan Islam lah. Muharram. Start Muharram sampailah Zulhijjah. Cukup daripada 1 Muharram sampailah habis Zulhijjah. Cukup setahun, maka cukuplah haul dan tengok nisab. So, kalau nisab cukup lebih, maka wajib keluarkan zakat. Okey, berikutnya. Walid-Tirmizi an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man istafada malan fala zakata alayhi hatta yahula alayhi al-haul wal rajihu waqfuh. Walid-Tirmizi, dalam Imam Tirmizi daripada riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man istafada, sesiapa yang istafada. Istafad maksudnya dapat suatu harta yang dia boleh ambil faedah daripadanya. Itu istafad. Ataupun yang dapat dia manfaatkan. Man istafada malan nakirah. Umum. Malan. Apa-apa harta yang dia boleh gunakan untuk istifadah, untuk mengambil faedah daripadanya. Tapi keumuman di sini maksudnya khusus. Apa maksud khusus? Maksudnya mal, harta-harta yang wajib zakat. Harta-harta yang wajib zakat. Man istafada malan, siapa yang padanya dia dapat suatu harta yang wajib zakat, yang dia boleh istifadah, yang dia boleh ambil faedah daripada harta tersebut, fala zakata alaihi, maka tidak ada zakat atasnya hatta yahula alaihi al-haul, sehinggalah cukup atasnya harta itu cukup haulnya setahun. Warajihu waqfuhu, terrajih waqfuhu, mauquf. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, al-haulu syartun fi wujubi zakat. Haul adalah syarat wajibnya zakat fil ain wal mashiyah, kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'athu ummalahu ala sadaqah kullu 'am. Sebagaimana Nabi SAW mengutuskan pekerjanya mengutip zakat pada setiap tahun. Wa amila bidzalika al-khulafa, dan telah pun dilakukan oleh khulafa setelah daripada zaman Nabi SAW. Ketika mana alimuhu, mereka mengetahuinya daripada sunnah Rasulullah SAW. Qala Ibn Abdul Bar wa alaihi jama'atul fuqaha qadiman wa hadithan. Begitulah jamaah fuqaha dulu dan kini. Walianna an-nama la yatakamalu qabla al-haul. Dan sesungguhnya an-nama, itu harta yang berkembang itu tidak akan sempurna sebelum cukup tempoh setahun. Walianna zakat tatakarraru fil amwal fala budda laha min dhabitin li alla yufdi ila ta'aqub al-wujub fi zaman mutaqarib. Jadi dua hadis yang telah kita bacakan ini nak memberitahu kepada kita harta syarat untuk keluarkan zakat adalah cukupnya haul. Tinggal lagi, apa dia harta yang istifadah ataupun harta yang istafad ni? Harta yang mustafad, harta yang didapati dan boleh ambil faedah daripadanya. So kalau ditengok ada 3 pembahagian para ulama.
أن يكون المستفاد نتاج السائمة أو ربح التجارة فهذا حوله حول أصله ولو لم يبلغ الربح والنتاج نصابا أو يحول عليه الحول. Pertama, harta yang istifadah yang boleh diambil manfaat ataupun istifadah ambil faedah ni. Pertama ada jenisnya, kalau jenis yang mana hartanya itu adalah hasil daripada keuntungan daripada harta utama dia. Ataupun kita panggil keuntungan daripada harta yang dia perdagangkan. So kalau harta yang dia ada, modal yang dia ada, kemudian dia niaga kan, dapat keuntungan daripada lebihan daripada harta yang utama yang dia ada ataupun apa katanya modal tadi tu, maka harta yang dipanggil keuntungan itu ikut kepada asal lah. Jadi kalau dia ada modal, kemudian modalnya ada tu memanglah tak cukup dia punya nisab. Tapi bila dah diniagakan, dah mungkin sampai bulan yang ke-7, bulan ke-8, dia ada dapat untung. Maka untung daripada harta asalnya itu, maka bila ditambah dengan keuntungan itu cukup nisab. Maka hak ni, yang keuntungan itu adalah asalnya kepada harta yang utama dia itulah. Maksudnya cukup je nisab, wajib keluar zakat. Hak ni orang niaga lah. Kalau dia dapat ataupun hartanya itu berkembang daripada harta asalnya, itu kita panggil modalnya, kemudian dia berniaga dan sebagainya, dapat keuntungan, yang keuntungan itu menyebabkan nisabnya telah cukup, maka dikira hukum fara' ini hukumnya hukum asal. Jadi harta yang dia dapat keuntungan itu harta yang dia dapat faedah daripadanya lah. So hak ni tak ada khilaf di kalangan ulama lah. Yang kedua, ayakun al-mustafadu min jinsil mal alladhi indahu walakinahu laysa nitajan lahu wala ribhan lahu fahadha yadummu ila ma indahu lakin in kana al-awwal duna nisab فكمله الأخير نصابا فحولهما واحد وإن كان الأول نصابا كاملا قبل حصول الثاني فلكل منهما حوله الخاص. Dikata harta yang mustafad daripada jenis yang sama, jenis harta yang sama, walakinnahu, tapi harta yang berikutnya yang kemudian dia dapat itu bukanlah hasil daripada keuntungan yang utama, tapi jenis sama. Contoh, dia ada 30 ekor kambing. 30 ekor kambing. Lepas 7 bulan, dia pergi beli lagi, tadi apa? Tadi 30 ekor kambing, dia pergi beli lagi 10 ekor kambing. Kalau ikut asalnya, lain lah. Harta yang kambing, yang group batch pertama tu 30, tak cukup nisab lagi. 7 bulan kemudian dia pergi beli lagi 10 ekor. So bila dia beli lagi 10 ekor, yang dia beli tu kambing. Maka oleh kerana jenis yang sama, maka kambing hak yang 10 ekor tambahan yang dia beli itu boleh digabungkan hak kepada hak yang pertama tu, cukup nisab keluar zakat. Itu jenis yang kedua. Yang tadi adalah hasil daripada induk. Dia ada 30 ekor kambing. Lepas tu dah berbulan-bulan, 7 bulan berikutnya beranak-beranak habis dah semua kambing-kambing tu. Daripada yang utama tu. Itu kambing-kambing yang ada itu adalah memang asalnya yang asal tu lah, atau furuk yang ada tu adalah furuk itu ikut hukum asalnya lah.
Sebab asal yang tambahan itu adalah daripada hak kambing asal. Adapun jenis yang kedua ni tadi adalah kambing lain yang dibeli, yang bukan hasil daripada 30 ekor yang dia ada tu. Dia pergi pula beli kambing lain. Tapi jenis sama lah, dia tak beli unta. Kalau dia beli unta, tu jenis yang ketiga. Dia beli kambing juga, maka walakin laysa nitajan lahu wala ribhan lahu fahadha yadummu ila ma indahu. Maka jenis ni dia gabungkanlah dengan kambing yang dia ada. Walakin idza kana al-awwalu duna nisab fakammalahu al-akhir. Kalau lah awal tadi tak cukup nisabnya, maka disempurnakan oleh 10 ekor yang baru tu, jadilah cukup nisabnya. Fahuwa lahuma wahidun. Wa in kana al-awwalu nisaban kamilan qabla husul al-thani falikulli minhuma haulul khas. Tapi dia kata, kalaulah hak yang awal dia dah cukup 40 ekor dah pun, bila dah cukup 40 ekor dah, maka hak tu dah batch itu dah dikira dah. Dah ada dah zakat. Hak yang wajib dikeluarkan. Tambah lagi yang kedua, maka yang kedua tu kena cukup haul dia pula. Hak asing pula lah. Asing. Tapi kalau hak yang awalnya tak cukup, dia boleh gabung untuk cukupkan nisab. Maka dia keluarkan zakat daripada itulah. Jenis yang ketiga, ayyakuna min ghairi jinsi ma indahu. Iaitu hartanya bukan jenis hak yang dia dah memang ada, lain. Fala zakata fihi hatta yahula alaihi al-haul. Maka tidak ada zakat padanya sehinggalah hala alaihi al-haul wala yadummu ila ma indahu, dan tidak digabung dengan apa yang dia ada untuk mencukupkan nisab, illa ma kana min adh-dhahabi wal fiddah, melainkan kalau daripada emas dan perak. So kalau emas dan perak dia pergi beli baru, tu gabunglah. Emas dan perak dikira satu, dia boleh gabung. Kambing dengan unta tak. Kambing-kambing, unta-unta. Kambing tak cukup nisabnya, unta pun tak cukup nisab, tak adalah zakat. Kalau dia ada kambing hanya ada 39 ekor, tak cukup seekor lagi, tak adalah zakat. Kalau dia ada kambing 39 ekor, dia pergi beli unta seekor, dia tak jadi 40. Kambing ni tetap tak cukup nisab. So tak ada zakat. Tak ada zakat kambing, tak ada zakat unta. Cuma sebahagian ulama dia membahagikan haul tu. Dia ada harta dan dia pergi tambah harta yang sama jenis. Bila dia tambah harta yang sama jenis cukup nisab, maka sebahagian ulama kata hak yang cukup nisab itu hak cukup nisab, tapi haul tidak sama. Haul berbeza. Contoh, dia pergi tambah satu harta lain yang mencukupkan nisab. Cukup nisab, keluarlah zakat. Tapi haul yang ni lain, haul yang ni lain. Tinggal lagi dia boleh top up je. Dia boleh top up. Walaupun dia top up, dia wajib dah keluar zakat. Tapi haul yang ni kira haul yang ni, haul yang ni kira haul yang ni. Tinggal lagi kenapa dia keluar zakat? Ihtiyatan. Cukupkan nisab, keluarkan zakat. Tapi haul yang ni tak cukup lagi. Nanti bila hak ni cukup pula haulnya, cukup pula nisabnya, hak ni pula yang kedua pula. Sebagian kata oleh kerana takut bila dicukupkan nisab itu, maka keluarkan nilaian zakat ni itu disebabkan ihtiyatan lah. So itu tentang manistafat. Itu harta-harta yang diambil istifadah, ataupun harta yang dia dapat yang dia boleh manfaatkan. Tapi harta ni harta yang zakat lah. Kalau harta yang bukan zakat, tak masuklah dalam bab ni. Contoh, dia beli tembika-tembika, dia beli sofa rumah. Ni bukan harta zakat. Hak ni tak masuk dalam bab harta zakat.
So yang masuk dalam bab perbahasan yang harta yang diambil manfaat boleh istifadah ni adalah harta-harta yang wajib zakat atasnya. Tapi kalau dia itu tokek, perabot, so dikira lain lah. So dikira perniagaan lah, zakat perniagaan. وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه أيضا. Daripada Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqar al awamili. Ni pun lebih kurang hak yang lepas-lepas. Tidak ada di dalam baqar al awamil. Apa maksud baqar al awamil? Lembu yang digunakan untuk bekerja. Baqar al awamil sedekah tak ada. Tak ada sedekah. Allati tu'mal lil harf. Lembu-lembu yang digunakan untuk bajak sawah ke dan sebagainya. Maka taqaddama anna zakat mabniyah 'ala al-musawat, dan telah pun lalu zakat dalam Islam ini dibina di atas hak musawat, persamaan. Bainal aghniya wal fuqara, antara orang-orang kaya dan orang miskin. Wa bina'an 'ala hadzal mabda' al-'adil fa innaha la tajibu illa fi amwalin namiyah. Oleh kerana keadilan Islam itu, maka tidak ada harta yang wajib zakat melainkan harta yang masuk dalam kategori yang boleh berkembang, namiyah. Ammal amwalu al-ma'idatu lil-isti'mal. Adapun harta-harta yang digunakan untuk bekerja atau yang digunakan untuk yang kita pakai, fala zakata fiha. Tak ada zakat padanya. Yang kita pakai tak ada zakat. So kalau lembu, dia ada lembu yang dia pakai untuk ditonggang, maka lembu tu tak ada zakat. Dia ada lembu yang digunakan untuk naik jadi kereta lembu. So lembu 2 ekor yang dia ada tu tak wajib zakat. Kalau dia ada 30 kereta lembu semua dia pakai. Hak ni anak dia pakai, hak ni bini dia pakai, hak lembu 2 ekor lagi dia pakai. Hak helmet tidak harta untuk wajib zakat. Tak dikira. Kalau dia ada, hatta dia ada kereta sekalipun. Kalau dia ada kereta 5 buah, 5 biji kereta, walaupun dia pakai pun mungkin setahun sekali saja, nak bagi panas enjin je. So itu masuk dalam penggunaan kereta yang dipakai. من الأموال المعدة لاستعمال البقر العوامل في حصر زرع أو سقي فهذه لا زكاة فيها لأنها آلة عمل. Bagi dalam hadis ni, lembu yang digunakan untuk berkebun, bertani dan sebagainya, bawa air dan ditonggang dan sebagainya, maka tidak ada zakat kerana dia alat untuk bekerja, alatu amal. Wa innama zakatu fi samaratu amaliha. Adapun zakatnya itu adalah hasil daripada hak pengeluaran daripada kebunnya. Bukan lembu tu. Lembu dia kerbau bajak sawah. Maka yang lembu tu tak dikira. Tapi hasil daripada sawah itu, di situlah zakatnya. Yuqasu ala dhalika jami'il amwal allati, dan diqiyaskan kepada semua harta benda yang digunakan, wal baqa, yang listighal, untuk kita berguna dan bekerja, wal baqa walam taj'al linnama litijari, dan kita tak gunakan untuk dia berkembang perusahaan, untuk perniagaan, tak. So dia ada macam helmet tadi tu, dia ada motor 50 biji, tapi dia tak berniaga motor tu.
Motor tu semua berselimut belaka. Dia tak berniaga. Wa innama nama'uha fima yuntij minha misl sayyaratin naqli wa misl mawatir az-zira'ah. Tetapi yang dikira itu adalah hasil kalau dia gunakan kereta-keretanya itu untuk menghasilkan suatu harta yang dia dapat faedah daripadanya. Contoh, kereta sewa. Maka dia bukan kereta yang dia ada tu semua Grab belaka. Ataupun semua untuk sewaan belaka. So kereta-kereta sewaan dia ni, maka di situ dikira tijarah lah. Dikira perniagaan. Wa mislu adawatil hirathah wa nahwi dhalika fa kulluha la zakata fiha. ومثل ذلك ما تقدم من أدوات القنية والاستعمالات الشخصية والمنزلية. Dan sebagaimana telah lalu juga, semua barangan-barangan yang digunakan secara persendirian. Harta-harta yang digunakan secara persendirian. Wal manziliyah, harta-harta rumah. Min marakib, daripada kereta-kereta. Wa furshu wa awan, tilam-tilam, katil-katil kat rumah, dan juga bekas-bekas makanan, minuman, wa athas, barangan-barangan rumah, wa nahwi dhalika fa innaha amwalun mujmidah anin nama, yang itu semua adalah harta benda yang mujmid, jamat, jumud, tak bergerak, maka harta tu tak berkembang. Li'idadiha listi'mali fala zakata fiha. So semua yang kita guna dekat rumah tu dia bukan jenis harta berkembang. So kita beli television, frame TV, Sony frame TV, kita bawa kat rumah. So tu semua adalah bukan menghasilkan duit, dan dia tidak, benda tu tak berkembang. 5 tahun jahanam tu. Semua-semua pokok tiruan dalam rumah, lalang tiruan, lampu chandelier, ini semua perkakas-perkakas rumah yang tidak ada zakat padanya. Tidak ada zakat. Tapi dia ada kedai jual lampu, itu lain. So termasuk kereta tadi. Apa-apa kenderaan semua ni tak termasuk. Wa taqaddama anna hadha huwa al-ma'khadh adam wujub zakat al-huli al-mu'id lil-isti'mali kama taqaddamat kalimat Syekh al-Islam allati qala fiha inna syari' innama 'uniya bi bayan ma tajibu fihi zakat. Dan telah pun lalu tentang perbahasan emas perhiasan wanita. Emas perhiasan wanita yang dia pakai. Emas perhiasan wanita yang dia pakai. So apa dia punya asasnya? Asas telah hadis 2-3 ni, iaitu benda yang digunakan. Dan telah yang lalu juga semua perkara harta benda yang dipakai. So bila dipakai walau sekali, maka dia dikira benda yang dipakai. Dia berbeza dengan emas yang kita beli jongkong. Emas jongkong tu tak ada siapa gantung, melainkan kalau dia gantung lah. Dia buat tali rapia, dia gantung emas jongkong. Bini dia pakai. So tu boleh kira perhiasan lah. Orang tak pakai. So jongkong emas dia simpan kat rumah. Dia beli 5 dinar. Mamah yang seketul-seketul ni, dia pun simpan kat rumah. Hak ni tak pakai. Hak ni memang nak simpan. Untuk apa? Untuk dia berkembang lah. Untuk dia berkembang. Simpan 5 tahun kemudian aku jual. Harga naik. So emas tu wajib kira. Tak ada khilaf di kalangan ulama. So wajib kira nisab, wajib kira haul. Cukup setahun, cukup nisab, maka wajib keluarkan berapa yang ada lah. Tapi walau bagaimanapun, macam kita sebut tadi, khilaf mu'tabar. Jumhur kata tak wajib bagi emas perhiasan wanita. Tapi walaupun mereka kata tak wajib, tapi sebagai bentuk berhati-hati, takut-takut
So untuk kita melepaskan kemungkinan kot ada masalah di hari akhirat nanti, keluarkanlah juga. Maksudnya digabungkanlah semua emas-emas yang isteri kita ada, emas-emas jongkong yang kita ada, gabungkan, keluarkanlah. Tapi kalau dia tak nak keluarkan atas dasar hak kita sebut tadi, dia sebab pakai, itu juga pandangan para ulama. Wallahu a'lam. Al-athar wa illam yakun lahu hukm ar-raf' illa annahu hujjatun likawnihi qawl as-sahabi min al-khulafa'i ar-rashidin wa yu'ayyiduhu qawluhu laysa 'al muslim fi 'abdihi wala farasi sadaqah. Al-asar, asar ini walaupun tidaklah hukumnya marfu'. Asar ini tadi dikata sahih waqfah, mauquf kepada Ali radhiyallahu anhu. Walaupun dia tidak hukum marfu', melainkan dia juga hujjah likaunihi, kerana ianya adalah pandangan sahabi minal khulafa'ir rasyidin, pandangan para sahabat Nabi khulafa' rasyidin, wa yu'ayyiduhu, dan disokong oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi sadaqah. Macam kita sebut tadi, hadis ni kata lembu hak yang digunakan untuk bekerja tak ada zakat. Maka asar ini mauquf, hanya terhenti kepada Ali radhiyallahu anhu. Walaupun begitu, para ulama mengambil hukum daripada asar ini kerana dia qaul sahabi, pandangan sahabat, itu khulafa' ar-rasyidin, dan juga disokong oleh sabda Rasulullah dalam hadis Muslim, laisa 'alal muslim fi 'abdihi, tidak ada atas orang Islam, wajib atas orang Islam pada hambanya ataupun pada kudanya sadaqah. Maksudnya kuda yang digunakan lah. Hamba yang bekerja, dia bekerja untuk tuannya, maka tak ada zakat padanya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lah wa la yatrukhu hatta ta'kulahu as-sadaqah. Rawahu Tirmidzi wa Daraqutni wa isnaduhu dha'if wa lahu syahidun mursalun 'inda Syafi'i. Hadis ini hadis dhaif. Hadis ini dhaif. Iaitu man waliya yatiman lahu, siapa ada membela anak yatim. Anak yatim adalah bapaknya mati. Bapak mati, mak ada. Hak tu namanya yatim. Kalau dua-dua mati, yatim piatu. Arab panggil latiman. Latiman, ta. Lam, ta, ya, mim, alif. Latiman, mak bapak mati. Melayu panggil yatim piatu. Tapi hak yatim ni, bapak mati. So, anak yatim. Maka kalau dalam riwayat ini, siapa ada jaga anak yatim, maka harta anak yatim itu, maka dia boleh kembangkan. Dia boleh kembangkan. Hadis yang dhaif. Tapi tentang masalah harta anak yatim ni, Allah sebut dalam Quran surah Al-An'am. Allah sebut dalam Quran, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Jangan kamu mendekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, melainkan dengan cara baik. Antara maksud dengan cara yang baik itu, maka seorang yang membela anak yatim ni apa dia? Anak yatim ni belum balik dah. So bila belum balik, maka wali dia, orang yang menjaganya itu dipanggil wali lah. Maula yang dipelihara, itu anak yatim tu maula lah. So kalau dia ada bela anak yatim tu anak dulu bapaknya kaya, dapat kat dia harta benda tu. Tapi oleh kerana anak ni belum balik, tak cukup ahliyah lagi, kita panggil itu, kita disebut ahliyatu ada, ahliyatul wujub. Budak janin dia ada ahliyatul wujub tapi naqisah, keahlian wajib tapi tak lengkap. Bila dia beranak, ahliyatul wujubnya kamilah. Beranak hidup,
maka dia itu satu orang yang ahliyahnya wujub. Maksudnya terwajib atasnya segala hak-hak dan apa-apa atas dia itulah. Adapun ahliyah tu ada, belum lagi sebab belum baligh. Ada ialah keahlian untuk dia laksanakan benda tu. Bila sampai umur baligh, baru ada ahliyatul ada. Baru dia jadi mukallaf yang sempurna. So yatim ni dia belum lagi ada keahlian ada yang sempurna. Dia naqisah. Maka wali dia yang uruskan dia. Maka walinya boleh untuk mengambil hartanya itu dan diniagakan. Ataupun dikembangkan lah. So bila kembang dan sebagainya, maka ada tak wajib zakat atas hartanya itu? Khilaf di kalangan ulama. Mazhab Hanafi kata tak ada. Mazhab Hanafi kata tidak ada kewajipan. Kerana kata mazhab Abu Hanifah atau Imam Abu Hanifah, ila adami wujubiha fi malis sabi, tak ada zakat tentang kepada harta hak budak-budak ni ataupun al-majnun, gila, ataupun apa nama yang belum baligh, tak berakal. So adakah orang gila, budak gila ataupun orang gila dia punya harta wajib zakat ke tak? Mazhab Hanafi kata tidak wajib. Kerana kata Imam Abu Hanifah tidak wajibnya mal sabi wal majnun, harta budak kecil dan budak orang gila ni, illa fi zar'ihi wa thamrihi fatajibu fihi li'annahu min al-amwal adh-dhahirah, melainkan kalau sekiranya harta zahirah. Pada sisi mazhab Abu Hanifah, harta zahirah tu tanaman-tanaman dan juga apa-apa, itu wajib zakat. Adapun hak selain daripada itu tak ada zakat. Adapun ulama yang tiga lagi selain daripada mazhab Abu Hanifah, wajib baginya pada harta kanak-kanak wal majnun dan orang gila secara mutlak, secara sama ada zahir kah, harta batin kah. Dan itu juga mazhab jumhur ulama di kalangan sahabat dan tabi'in, ada zakat. Wajib zakat. Kenapa Abu Hanifah kata tak ada zakat? Kerana disebut dalam ayat surah At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka sadaqatan, sebagai zakat, sedekah. Tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa yuzakki wa tuzakkihim, dan menyucikan mereka biha, dengannya. Adapun orang gila ataupun kanak-kanak, maka katanya la zunuba alaihima, tak ada dosa. Budak-budak yang orang gila tak ada dosa. Maka bagaimana nak bersihkan harta dia dan dia pun tak berdosa? Itu hujah Abu Hanifah. Kemudian dia berhujahkan rufi'al qalam an thalath, diangkat pen itu daripada 3 jenis orang, daripada sabi hatta, daripada budak kecil sehingga dia balik, daripada orang yang tidur sampai dia terjaga, daripada orang gila sampai dia itu waras. Maka dia sebut tentang mukallaf. Maka sabi tidak mukallaf, majnun tidak mukallaf. OKU ada jenis-jenisnya. Kalau OKU otak, so dia masuk dalam kategori sama ada gila ataupun safih, budak, sabi. Sebab kita ada ahliyatu ada naqisah. Ahliyatu ada naqisah, budak-budak yang belum baligh. Budak-budak yang belum baligh dalam mazhab Syafi'i tak sah jual belinya. Atau safih. Safih ni budak-budak yang tak reti. Bagi RM10 beli chewing gum, balik terus. Dalam pandangan mazhab Syafi'i tak sah jual beli tu. Tak sah. Dia mesti wali dia yang uruskan harta dia sebab dia safih. So kalau OKU autism, autismnya itu sampai ke tahap dia macam budak-budak. Maka sebagai ulama masukkan dia dalam kategori ahliyatul adab naqisah. Dia kurang dari sudut ahliyatul adab tu. Tapi kalau dia autism, dia punya kewarasan itu tak terganggu sangat. Dia ada macam-macam jenis autism, maka itu tengok kategori.
Sama juga macam orang gila. Ulama dulu bahas tentang orang gila. Dan mereka bahas kalau gila sekejap macam mana? Gila waras, gila waras, gila waras. Yang pada waktu itu wallahualam mungkin tak ada pun gila. Pada ketika ulama-ulama membahaskan tentang masalah gila, kemungkinan pada zaman mereka, yalah mana ada doktor yang rupanya ada gila sekejap, tak gila sekejap. Tapi mereka dah bahas dah. Keadaan gila berterusan dengan keadaan gila, betul waras sekejap. Betul ada time gila, ada time waras. Ada time gila, ada time waras. Ini ulama dulu telah bahas. Rupa-rupanya zaman moden ni memang ada. Memang ada. So dia gila, dalam waktu yang sama sekejap lagi dia waras. Maka bila keadaan dia gila, tak ada, dia tidak mukallaf. Bila dia waras, dia mukallaf. Bila dia gila, tidak mukallaf. Bila dia gila, bila waras, mukallaf. Maka sama juga dalam kategori nyanyu. Sama juga dalam kategori demensia. Ini kategori-kategori yang boleh dikiaskan kepada hak gila ni tadi. Gila sekejap, gila sepenuhnya. Gila daripada zaman kecil ataupun lahir gila. Atau gila semenjak kena demam panas. Sebelum dia demam panas, dia waras. Lepas dia kena demam panas, dia tak apa nak waras. So keadaan-keadaan tu dilihat keadaannya. So kalau sekiranya, tapi dalam mazhab Abu Hanifah dia kata tak ada zakat. Tapi tak, jumhur kata ada. Jumhur kata wajib zakat. Kerana para jumhur itu menyatakan wajibnya harta budak-budak dan gila ni wajib keluar zakat kerana umumin nusus, kerana keumuman nas daripada ayat dan hadis-hadis sahihah allati dallat ala wujubi zakat, yang menunjukkan wajibnya zakat pada harta orang kaya wujuban mutlaqan lam tastathni sabiyan wala majnunan, yang tidak ada pengecualian sama ada orang kaya itu kanak-kanak ataupun orang kaya itu gila. Umum. Ambil tukhadh min aghniyaihim, ambil daripada harta orang kaya mereka. Dia tak kata orang kaya yang waras, tak. Dia umum. So bila dia umum, bermakna orang kaya yang budak pun wajib atasnya hartanya zakat, dan orang kaya yang gila juga wajib atas hartanya zakat. Fasighar wal majanin dakhilun. Maka yang budak kecil dengan orang gila ni masuk dalam khuz min amwalihim sadaqatan. Diambil daripada harta mereka sedekah. Kemudian apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada hadis Amr bin Shu'aib daripada bapaknya, daripada toknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man waliya yatiman lahu mal falyattajirlah, iaitu hadisul bab, hadis yang bab yang kita bacakan ni tadi, iaitu siapa yang ada orang anak yatim ni tadi, maka hartanya itu boleh dikembangkan dan jangan ditinggalkan, wala yatruku hatta ta'kulahu sadaqah. Ma rawahu Syafi'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ibtaghu fi mal al-yatim la tudhibu sadaqah. Dan juga banyak lagi beberapa dalil-dalil yang lain yang digunakan oleh jumhur tentang wajibnya harta, dan mereka menjawab bahawasanya dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah, iaitu pertama at-tadhiru fil ayati laysa khasan bidh-dhunub. Penyucian dalam ayat Allah yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah tadi. Abu Hanifah kata, budak kecil yang gila mana ada dosa nak cuci apa? Jumhur kata, tathir kat situ bukan khas sebab dosa. Bukan khas sebab disebabkan dosa dia. Lian hasir fil mukallafin wa innama huwa 'am fi tarbiyatil khuluq. Tetapi tathir kat situ adalah keumuman untuk tarbiyah akhlak dan membersihkan jiwa dan kelebihan-kelebihan yang lain. Di situ tathir kat situ tidak bermaksud tathir dari dosa semata-mata. Adapun hadis raful qalam an salasah, diangkat pen daripada 3 jenis golongan tadi itu, maka fal muradu bihi raf'ul ithim wal wujubu alaihima. Yang dimaksudkan atas hadis itu adalah tidak ada dosa. Orang tidur kalau dia lempang orang tak ada dosa. Orang tidur kalau dia buat maksiat, tengah tidur buat maksiat, tak ada dosa sebab dia tidur.
Kalau dia terlupa dan sembahyang, tak ada dosa. Wal wujub alaihima, tak wajib. Orang tidur wajib sembahyang tak? Tak wajib lah. Bila dia bangun, baru wajib sembahyang. Orang yang terlupa, tak wajib lah sembahyang sebab dia terlupa. Rupanya tak sembahyang lagi subuh semalam. Maka, wajiblah dia sembahyang pada ketika mana dia teringat. Walidha fa inna raf'ul qalam la yashmul ma yajibu alaihi min al-huquq al-maliyah. Dan hadis ini tidak meliputi tentang hak-hak harta. Hak-hak harta lain. Amma anna zakat ibadatun mahdhah kas-salah fal jawab annaha ibadatun maliyah. Adapun mazhab Abu Hanifah kata ibadat zakat ni macam lain-lain lah, macam puasa, macam solat. So kalau dah orang gila dengan budak-budak tak wajib semayang, maka tak wajiblah keluar zakat. Tapi jumhur kata, dah, zakat adalah ibadat maliyah, iaitu ibadat harta. Laha tabi'iha al-khas, dia ada tabiat khasnya, wa tajri fiha niyabah, dan hukum hakam harta ni dia berjalan atas ganti an-niyabah. So kalaulah orang gila menghancurkan kereta jiran sebelah, maka hendaklah walinya ada dhaman. Walinya kena bayar balik kepada perbuatan dia punya tanggungan yang gila tu, memecahkan cermin jiran. Dia wajib bayar balik. Ada dhaman kat situ. Dia lain dengan ibadat badan. Maka zakat ibadat maliyah, tajri fiha niyabah. Wal wali naibadus saghir, adapun wali itu adalah naib as-saghir, itu yang menjaga budak-budak kecil ni lah. Fiha fayaqumu maqamahu fi ada'i hadzal wajib, maka orang yang menguruskan hartanya itulah wajib keluarkan zakat untuk dia. Sebab tu zakat fitrah ada walaupun budak kecil. Siapa yang keluarkan zakat fitrah untuknya? Bapak dia lah. Dan kalaulah anak dia itu membesar dalam keadaan tak berapa nak waras, tetaplah walinya lah yang menguruskan harta bendanya. Dan walinya lah yang mengeluarkan zakat untuk dia. Walinya lah yang mengganti rugi barangan-barangan yang telah dirosakkan oleh anaknya yang tak berapa nak waras ni. Sebab dia lain, harta dia lain daripada bab ibadat badan. Itu ibadat salat, ibadat puasa dan sebagainya. Adapun salat, walinya tak payah salat untuk dia. Salat wali dia tak ada salat untuk dia. Puasa, kau dah asal memang gila, dah tak wajib, dia bukan mukallaf dah. Maka tidak mukallaf, maka tidak ada puasa untuk dia. Dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir, sikit lagi dah habiskan yang terakhir tu. An Abdullah ibn Abi Aufa, bukan terakhir, hadis yang pendek tu. Radhiyallahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim. Daripada Abdullah ibn Abi Aufa, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu qaumun, apabila datang satu kaum kepadanya untuk mengeluarkan zakat, bi sadaqatihim qala Allahumma salli alaihim, Nabi doakan untuk mereka, Allahumma salli alaihim. Allahumma ay bermakna ya Allah. Allahumma ya Allah. Salli alaihim aslu salati fil lughah ad-du'a. As-salah dari sudut bahasa doa. Illa anna ad-du'a yakhtalifu bihasbi halal mad'ulah. Melainkan doa itu berbeza-bezalah pada hal keadaan orang yang didoakan itu. Fala yata'ayyan lafzun khas. Tapi tak ada lafaz khas dalam bab doa ni. Bal yakuna du'a bil lafzi yuaddi ma'na thana' wa yunasibul maqam. Jadi orang yang mengutip zakat, bila dia kutip dan orang tu keluarkan zakat, doalah untuk dia. Doalah untuk orang yang keluarkan zakat. Iaitu seperti Allahumma salli alaihim. Allahumma salli alaik. Ya Allah, berilah keberkatan ataupun salawatlah atas dia. Maksudnya doa keselamatan, keamanan. Allah kata surah Taubah, khuz amwalihim min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim, dan salatlah atas mereka, maksudnya doalah atas mereka. Inna salataka sakanun lahum, kerana doa kamu itu akan menenangkannya. Sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bila kita doa ke orang suka, dan bila kita doakan itu adalah satu bentuk sakanun lahum. Bila kita doa ke orang ni, Allah jadikan doa, bila kita doa ke orang ni, orang yang dengar doa dibacakan kepadanya akan rasa tenang.
dan dia akan rasa seronok. Sebab tu Islam ajar banyak doa ke orang. Doa kepada orang, orang bagi makan doa, orang bagi hak ni, bayar zakat ni doa. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan daripada doa ajurukallahu fi ma a'tait. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kepada engkau apa yang engkau telah keluarkan. Wa barakalaka fi ma abqait, dan Allah berkati apa yang baki daripada harta engkau. Wa ja'alaka laka tahuran, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan bagi engkau dengan engkau mengeluarkan itu tahuran, bersih. Allah bersihkan dosa-dosanya. So doakan kepada orang yang keluarkan zakat. Sebagaimana juga Nabi sebut, kalau siapa yang buat baik kepada kamu, fakafi'uh. Man sana'a ilaikum ma'rufan, siapa yang buat suatu baik kepada kebaikan kepada kamu, fakafi'uh. Balahlah, fa illam tajidu ma takafa'u. Kalau kau dah tak tahu apa, dah tak ada apa benda yang kau nak balas, maka doalah kepada mereka. Maka doa kepada mereka seperti Nabi kata, fad'u lahu hatta tadhunnu annakum qad kafa'tumuh. So kita disuruh doa. Tapi doa hak ni bukanlah duduk atas meja main doa kat tangan sama-sama. Itu dah jadi majlis doa. Doa simple. Kalau dah doa hak nak kena angkat tangan, kan orang beratur panjang, lambat. Doa pendek. Pendek tu. Allahumma salli alaik. Allahumma salli alaik. Dia pun bagi duit. Allahumma salli alaik. Dah cukup lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey dah. Orang kedua pula, doa jenuh. Jenuh. Nak doa begitu. So, doa ni tak mesti angkat tangan. Doa tak mesti angkat tangan. Kan? Doa, sebutlah. Bila dia bagi, Allahumma salli alaik. Allah berkati taqdi nak berharap. Bahasa Melayu udahlah. Semoga Allah memberkati harta engkau, semoga Allah menyucikan kau dengan kau keluarkan zakat ni. Dah habis. Orang bagi makan kan, Allahumma barik lahum fima razaqtahum, ataupun Allahumma at'imman at'amana wasqi man saqana. Ya Allah, berilah makan kepada orang bagi makan kat kami, bagilah minum orang bagi minum kat kami. Dah selesai. Tak payah. Ya Allah ya Tuhanku. Dalam bab ini tak ada dalil Nabi angkat tangan. Maka doa tak mesti angkat tangan. Maka doa oleh amil, orang yang mengutip zakat, kepada orang yang bayar zakat, tidak formal. Hanya sebut bila bagi doa, bila bagi doa, bila bagi doa. Dan itu telah pun menyebabkan dia seronok. Nah, begitulah juga kita, apa-apa pun doakanlah orang. Dan doakanlah bila jumpa orang sakit, doakan orang sakit. Sebab bila kita doakan orang ni, sakadun lahum, akan menyebabkan dia berasa tenang dan seronok. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.